الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu, di mana kita akan sambung lagi pengajian hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Jadi pada malam ini kita akan mempelajari satu bab yang dinamakan sebagai bab maja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-11, bab yang membicarakan tentang capal ataupun kasut ataupun sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala perasan, kita masih berada pada bahagian yang kedua bab ini. Kerana bahagian yang pertama bab ini membicarakan tentang fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tubuh badan baginda, rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian bahagian yang kedua membicarakan tentang barang-barang yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Antaranya alat celak yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam sebelum tidur. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki minyak zaitun untuk dilumurkan pada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda memiliki beberapa jenis pakaian, antaranya adalah jubbah, antaranya qamis, macam jubah yang kita pakai, antaranya adalah
baginda mempunyai izar dan rida. Ya, rida yang kain yang menutupi ataupun selimut yang menutupi bahagian badan baginda sallallahu alaihi wasallam, manakala izar kain yang menutupi bahagian bawah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dah pelajari pada minggu yang lalu ataupun pertemuan yang lepas tentang khuf, ya. Khuf yang dihadiahkan oleh An-Najashi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kita dah bicarakan. Jadi pada malam ini kita bicarakan pula tentang capal, slipper ataupun ya, kasut yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi disebutkan bahawa bab ini mengemukakan hadis-hadis tentang capal ataupun selipar yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-na'l dalam bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, dia adalah pelapik yang menjaga tapak kaki. Bila kita pakai selipar tu memang nak jagalah tapak kaki kita. Sebab itulah yang diterjemahkan sebagai capal ataupun selipar, ya. Jadi tuan-tuan Abu Bang dirahmati Allah, simulakan hadis yang pertama daripada bab ini daripada Qatadah. An Qatadah. Qatadah qal, an Qatadah qal, qultu li Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahuma qibalan. Diriwayatkan daripada Qatadah. Qatadah ni siapa? Qatadah merupakan seorang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun hidup sezaman dengan baginda. Cuma mereka adalah orang-orang yang sempat berjumpa dengan para sahabat, ya. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Yang tak jumpa dengan baginda tetapi berjumpa dengan para sahabat sahaja namanya tabi'in. Manakala ada orang yang jumpa tabi'in saja, tak jumpa dengan sahabat, namanya tabi'in. Ya. Jadi kalau dalam khutbah tu kadang-kadang kita akan dengar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, kan. Ya. Wa tabi'it tabi'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itulah generasi-generasi yang secara ringkasnya. Jadi kita dapati Qatadah tak pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu, dia kenal bahawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang selalu bersama-sama dengan baginda. Jadi seolah-olah Anas bin Malik merupakan seorang pakar rujuk tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik tahu. Jadi Qatadah diteringin sekali nak tahu tentang selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Kaifa kana na'lu Rasulillah?" Bagaimana rupanya capal ataupun selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di sini kita boleh belajar betapa seorang tabi'in mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggakan selipar. Bukannya jubah ke, serban ke, rumah ke, nak tahu sangat-sangat. Tetapi yang dia nak tahu adalah tentang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak tunjukkan bersungguhnya dia nak mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjawab, qala lahuma qibalan. Pada kedua-dua capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dua tali penambat kaki, ya. Terdapat dua tali penambat kaki. Saya sambung dulu hadis yang berikutnya kerana dia hampir sama saja. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan, ya. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bahawa
capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali penambat kaki di hadapannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, Abu Hurairah ni pula siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni di antara sahabat yang cukup terkenal. Cukup terkenal tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kenapa? Dia merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu mana-mana kitab hadis, kalau kita lihat akan disebut nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itu juga merupakan salah satu petunjuk, salah satu petanda bahawa dia sering kali berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia dapat meriwayatkan banyak hadis daripada baginda. Baik. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan perkara yang sama. Ada 2 tali pada sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dimaksudkan dengan 2 tali itu? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, pertama sekali kita nak membayangkan selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bukanlah seperti selipar yang macam kita ada, yang kita kata macam sandal lah, ya, yang tertutup, dia tebal macam tertutup, ya, atas kaki kita ni macam ni. Kan kebanyakan sandal macam tu kan, ya. Tetapi yang pertama sekali kita nak cuba membayangkan adalah selipar macam selipar Jepun. Bukan selipar Jepun betul-betul, cuma selipar Jepun tu yang ada tali. Selipar yang sandal yang macam, ya, banyak jenis lah, yang Adidas lah, ya, Puma, yang tu dia macam tertutup ke atas tu. Itu bukan nama tali. Tali ni kalau kita nak gambar, nak bayangkan saja, dia seperti selipar Jepun. Sebab tu selipar Jepun tu kat situ ada tali. Kat situ ada kan. Tetapi dirahmati Allah, kalaulah selipar Jepun kan, tali tu, tali yang daripada bawah tapak tu kan, dia antara ibu jari dengan jari telunjuk, dia dekat sini kan. Kita letak macam tu kan. Jadi yang tali ni itu namanya satu tali. Ada satu tali. Tetapi yang disebutkan daripada hadis ini ada 2 tali. Jadi 2 tali itu, satu yang dekat sini, satu tu dekat sini, dan satu lagi antara 2 jari. Macam ni. Depan itu saja dah ada 2 tali yang melingkar ke belakang gitulah. Tapi yang ni, walaupun dia melingkar, tapi nanti dia akan bersatu lah juga. Dia akan bersatu. Macam tu. Kemudian barulah dia akan ke tepi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah antara maksud, ya, yang disebutkan 2 qibal. Baik. Daripada hadis di atas kita dapat mengetahui bahawa terdapat 2 tali penambat atau pemegang kaki pada selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut keterangan Syekh Al-Bajuri, satu tali diletakkan di antara ibu jari dan jari berikutnya, manakala satu lagi di antara jari tengah dengan jari berikutnya. Satu tali tu daripada selipar tu, tapak ni, satu terkeluar kat sini, untuk jaga yang sini, dan satu lagi pula yang di sini. Jadi ada 2 tali sini. Nanti dia akan, 2 tali ni dia akan bercantum kat tengah-tengah ni. Dari tengah ni barulah dia akan ke tepi lah, macam selipar biasa untuk memegang telapak kaki kita tu. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekadar gambarannya. Gambar-gambar dalam kitab ada banyak, ya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah boleh rujuk insya-Allah. Baik, hadis yang berikutnya, Adi bin Abbas radhiyallahu anhuma qal kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan mathniyun shirakuhuma. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni siapa pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ibnu Abbas juga merupakan seorang sahabat yang cukup terkenal, ya, tapi dia bukan sebarang sahabat. Dia merupakan sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Abbas. Abbas pula, siapa pula? Kalaulah Abdullah itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abbas dah tentulah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah boleh jadi sepupu dengan Abdullah. Baik. Dan Abbas namanya Abbas bin Abdul Muttalib, datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Ibnu Abbas ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dia pakar dalam tafsir Al-Quran. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah doakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu dialah. Itu yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita doakan untuk kita pula, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah Ibnu Abbas. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai 2 tali penambat kaki di hujungnya, sementara tali yang merentangi permukaan capal juga ada 2, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa capal Nabi terdapat 2 tali penambat kaki dan 2 tali perentang, ya. Maksudnya daripada depan tu saja dah ada 2, bercantum di tengahnya, kemudian bercabang lagi 2. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah bentuk, ya, capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia diperbuat daripada apa tu nanti insya-Allah kita bicarakan, ya. Ada hadis yang menceritakan tentang capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diperbuat daripada apa pula, apa bahannya. Baik. Hadis yang keempat daripada bab ini, haddatsana Isa ibnu Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu na'laini jardawaini lahuma qibalan faqala fahaddathani thabitun ba'du an Anas annahuma kanata na'lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Diriwayatkan daripada Isa bin Tahman yang menceritakan bahawa satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kita katakan tadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan kepada kami 2 capal, yakni sepasang capal. Kedua-duanya berwarna hitam dan tidak berbulu. Jadi kat situ ada gambaran lah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bahawa capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada kulit. Ya, ada yang katakan bahawa kulit bakar, kulit lembu. Cuma bulunya itu telah dikikis, bulunya itu telah dikeluarkan, ya, ditanggal-tanggalkan, ya. Dan ia berwarna hitam. Kedua-duanya mempunyai tali penambat kaki di depannya. Isa berkata, Thabit menceritakan kepadaku selepas itu sebagaimana yang dengar daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa 2 capal itu adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahawa capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu memang ada 2 tali dan ia diperbuat daripada kulit, dan ia berwarna hitam, dan ia tidak lagi berbulu. Kerana apa? Bulunya itu telah ditanggalkan. Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya. Ya saya. Okey. Soalan dia macam mana? Soalan itu, adakah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda yang membuatnya sendiri ataupun orang lain yang buat, ya. Secara asalnya wallahu alam lah, ya. Secara asasnya wallahu alam, tidak ada yang jelas, ya, yang disebutkan dengan jelas di sini. Cuma tidak ada petunjuk juga bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kasut. Jadi seperti pakaian-pakaian lain, sebagian pakaian itu orang berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun baginda membelinya, maka begitulah juga dengan na'al, begitulah juga dengan capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam. Okey, an Ubaid bin Juraij annahu qala li ibni Umar radhiyallahu anhuma ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run wa yatawaddau fiha fa ana uhibbu an albasaha. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah, masya-Allah, hadis yang kita pelajari pada malam ni kebanyakannya daripada sahabat-sahabat yang cukup terkenal, ya. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Juraij, dia menceritakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar namanya Abdullah juga, ya. Tadi Abdullah Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Yang ini Ibnu Umar, namanya juga Abdullah bin Umar. Anak kepada siapa? Anak kepada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni terkenal macam mana, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Kalau masih ingat, masa kita belajar tentang pakaian baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau masih perasan, ya. Abdullah Ibnu Umar merupakan seorang sahabat yang paling tegar, yang paling tegar mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Rasulullah buat, itulah yang dia buat. Sehingga kan kalau ingat dalam bab pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pernah pakai jubah tak butang. Ya, tak butang. Ada kalanya lah, bukan selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak butangkan baju. Cuma ada kalanya baginda tidak membutangkannya. Jadi Ibnu Umar dia pernah pakai baju begitu. Sampaikan bila dia ditanya, kenapa kamu buat begitu wahai Ibnu Umar? Jawapannya sama. Jawapannya ringkas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Simple saja. Nak menunjukkan kenapa dia tiru sangat-sangat, tidak lain dan tidak bukan menzahirkan kecintaan. Tu jelas sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Sayang sekali dia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah kita juga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Baik. Diriwayatkan daripada Ubaid bin Juraij menceritakan, aku bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku selalu melihat kamu memakai capal sibtiyah. Sibtiyah tu apa? Capal sibtiyah adalah capal yang diperbuat daripada kulit yang telah disamak dengan dibuang bulu-bulunya. Maksudnya telah ditanggal-tanggalkan bulunya. Lalu beliau menjawab. Siapa beliau? Abdullah bin Umar. Dia menjawab, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai capal yang tidak mempunyai bulu dan baginda mengambil wuduk dengan memakainya, maka aku menyukai untuk memakai capal sebegitu, ya. Simple saja alasan dia. Sebab Rasulullah pakai, aku pun suka. Macam tu saja. Ya, kerana Rasulullah membuatnya, aku pun suka. Masya-Allah, ya. So itu ada dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, sekiranya kalian cinta kepada Allah. Kita sayang Allah atau tidak? Dan tentu kita sayang Allah. Sekiranya kalian cintakan Allah, fattabi'uni, ikut saya. Ikutlah saya, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kamu dapat? Kamu ikut saya, apa kamu dapat? Yuhibbukumullah. Kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sayang pada kamu. Masya-Allah. Ya, kalau kamu ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan cinta pada kamu. Bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sebab itulah nak tunjukkan betapa dahsyatnya Abdullah Ibnu Umar yang cinta pada Allah, dia buktikan dengan mencontohi sunnah, bahkan perbuatan-perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, apa yang dapat kita pelajari daripada hadis ini pula, benarlah seperti hadis-hadis sebelumnya bahawa capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbuat daripada kulit dan bulunya itu telah ditanggalkan, ya. Bulunya itu telah dicabut, telah dibuangkan bulu-bulunya itu. Kemudian dalam bab ini, ya, menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk, ya.
Cuma saya quote apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berdasarkan kepada hadis ini adalah sejurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk. Baginda berwuduk saja, sejurus lepas itu baginda pun memakai capal tersebut, ya, capal yang diperbuat daripada kulit yang telah disamak. Itu dinamakan capal sibtiyah, yang telah disamak dan telah dibuangkan bulu-bulunya. Baik. Hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikut ni bagus tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia ada pengajaran, ya. An Amru bin Juraith radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Diriwayatkan daripada Amru bin Huraith radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahawa aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat dengan memakai sepasang capal yang bertampal atau yang berlapis dua. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam hadis ini ada satu kalimah iaitu makhsufatain, mempunyai dua pengertian. Yang pertama bertampal, ataupun yang kedua yang berlapis dua, yakni disusun dua lapis kemudian dijahit, ya. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang boleh kita pelajari adalah baginda menunaikan solat. Solat dengan memakai sepasang capal. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kena faham beberapa perkara lah. Ya, kena faham beberapa perkara. Jangan pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita memahami hadis ini secara zahirnya saja. Zahirnya saja. Manalah tahu nanti kan, dah belajar hadis ni, ustaz kata Rasulullah solat pakai kasut, kita pun masuk dalam masjid dengan kasut kita pun solat. Bukan itu maksudnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kemudian orang tanya pula, pakai kasut solat ni, kenapa pakai kasut ni, tanggal-tanggal. Dia kata tak, mesti kamu tak pernah jumpa hadis. Mesti kamu tak pernah jumpa hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai kasut. Jadi ini sunnah. Saya buat ni sunnah. Tak, bukan macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kita kena fahamlah, ya, bahawa konteks yang berbeza. Dia berbeza tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Pertama daripada sudut cuaca. Ada kalanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tahu di Madinah Al-Munawwarah, di Madinah, dia kalau panas sungguh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan masjid pada ketika zaman itu bukannya berkapet, bukannya bermozaik, bukannya tak, dia padang pasir tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Dan panas. Dia panas sungguh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebab itu tidak hairan kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah pergi ke sana musim panas. Musim panas ni bulan berapa? Musim panas ni bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu musim panas, ya. Bahkan bulan 5 pun dah terasa panasnya. Jadi panas di Madinah dan panas di Mekah tu tak sama. Kerana di Madinah ni cuacanya berbeza. Kalau panas sungguh. Kalau dia sejuk sungguh. Yang kalau sejuk tu dia tak ada dekat Mekah sesejuk itu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila panas sangat dan kita pula pergi musim panas, cuma kalau kita datang awal masuk dalam masjid, kita tak boleh nampak lah suasana dia bagaimana. Ni ceritanya kalau kita terlambat dan kita solat di luar. Dah solat di luar tu panas-panas, Zuhur ataupun Asar, kemudian tak bersejadah pula. Kalau ada sejadah tu tak ceritalah, sejadah tak panas lah. Tapi kita nak cerita yang solat sampai-sampai je poli dah blok sini, pintu pun dah tutup, kan. Kita kena blok solat-solat kat luar saja. Bila dekat luar tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kan, kalau tak ada sejadah memang tak boleh solat tanpa alas kaki. Memang panas tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Memang panas, ya. Jadi sebab tu kita tengok mungkinlah
Kita tengok orang, kenapa dia orang solat ni pakai selipar? Sebab panas, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memakai kasut ketika solat itu ada sebabnya. Bukan suka-suka masuk dalam masjid. Ia berbeza situasinya, ya. Pertama daripada sudut cuacanya, panasnya. Yang kedua daripada tempat solatnya juga, ya. Masjid dulu-dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dia bukan macam sekarang. Dah ada mozaik, dah ada lantai, dah ada kapet, ya. Jadi selipar itu dah tak sesuai untuk dimasuki. Tak sesuai lah. Masjid tu dah ada mozaik, kita dengan kasut pun masuk dalam. Masjid dah ada kapet, kita pun pijak lagi kapet pakai selipar. Tak sesuai lagi kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itulah keadaan-keadaan yang berbeza. Cuma nak bagi tahu, sekiranya kita berada dalam keadaan, sebenarnya tak payah jauh-jauh sangat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebenarnya solat Jumaat kat sini pun, ya, bila masjid dah melempar-lempar sangat, keluar sangat, kita pula tak bawa sejadah, ya. Tak bawa sejadah. Sembahyang ni kira-kira yang kat belakang lah, dah terkeluar lah tu. Sembahyang pula atas tar. Atas tar. Jadi memang panas lah kan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Waktu itu kita tengok keadaan, tapi adalah syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya antaranya adalah memastikan bahawa selipar itu juga berada dalam keadaan yang tidak bernajis. Yang kalau tu najis, dah kasut tu najis, lepas tu sembahyang pula pakai kasut, tak boleh lah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana di antara syarat sah solat itu adalah diri kita bersih, pakaian kita bersih, dan tempat solat kita juga bersih daripada sebarang najis. Jadi kena fahamlah, bukanlah kita solat, kalau pakai kasut tu saja-saja, suka-suka. Tak, bukan macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jadi ada satu hadis yang lain tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang bersangkutan, yang berkaitan dengan hadis yang kita bacakan ini, iaitu kalimah makhsufatain, iaitu capal yang bertampal. Bertampal. Jadi ada satu hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan, kana yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu rijalu fi buyutihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sendiri pakaiannya, menampal seliparnya, dan melakukan kerja-kerja yang biasa dilakukan oleh kaum lelaki di rumah-rumah mereka, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, daripada hadis ini nampak sekali tawaduk, ya. Tawaduk sekali sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai yang bertampal pun tak ada apa-apa. Kita kalau dah bertampal tu kita buang, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tu rugi sekali, ya. Selagi dia boleh gunakan, manfaatkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masya-Allah, ya. Kadang-kadang kita pakai selipar kan, sampai tuan-tuan dan puan dirahmati Allah haus, ya, haus tapak dia. Bila kita kenang-kenangkan balik, dah 5-6 tahun, masya-Allah, diberkati tu. Diberkati tu. Selipar yang diberkati, insya-Allah, ya, bawa kita ke masjid, bawa kita ke rumah Allah kan. Masya-Allah kan. Jadi dekat sini juga ada galakan berdikari, iaitu melakukan sendiri kerja-kerja yang berkaitan maslahat diri tanpa mengharap orang lain, ya, bagi mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah kan. Baik. Hadis yang ke-78, hadis yang berikutnya lah, hadis yang ke-78 lah dalam kitab ini. Dia ada satu larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang daripada kamu berjalan dengan memakai sebelah capal saja. Pakailah kedua-duanya ataupun
buangkan kedua-duanya, tanggalkan kedua-duanya, jangan pakai sebelah sahaja, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kenapa begitu? Larangan memakai sebelah capal saja, berdasarkan kepada pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dimakruhkan. Larangan itu berbentuk makruh, bukannya haram. Maksudnya kalau nampak tiba-tiba seseorang tu dia pakai sebelah je, haram, dosa tak. Hukumnya makruh, tak disukai. Kenapa? Nanti kita sebutkan. Kata Al-Imam An-Nawawi, berdasarkan kepada hadis ini, makruh berjalan dengan memakai sebelah capal ataupun sebelah kasut atau sebagainya, kecuali kerana tidak dapat dielakkan, yakni kerana ada alasan ataupun keuzuran, ya. Tak boleh nak elakkan, ya. Ulama berkata sebabnya adalah kerana perbuatan tersebut kelihatan hodoh, mendera diri, merosakkan kehormatan, menyukarkan berjalan, dan mungkin menyebabkan tergelincir. Ialah sebab sebelah satu tinggi, satu rendah, kan. Jika sebelah capal rosak kerana terputus tali atau sebagainya, buangkan kedua-duanya dan jangan berjalan dengan memakai sebelah sahaja, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sebentar untuk beri laluan kepada azan isyak dan kita sambung sedikit daripada pengajaran hadis tersebut, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar, Allah akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bicarakan tentang satu bab di mana bab ini membicarakan tentang selipar ataupun capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah bicarakan tentang sifatnya, rupanya, diperbuat daripada kulit, tidak ada bulu padanya, berwarna hitam, ya. Dan ada baginda memakai capal yang berjahit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ataupun bertampal lah, yang bertampal. Jadi kemudian kita dah pelajari pula tentang baginda pernah mendirikan solat dengan memakai capal, tapi itu ada keadaannya. Bukanlah kita memahami hadis itu secara zahirnya sahaja. Kemudian yang berikutnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ada larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan memakai selipar sebelah kaki saja, sama ada kanan saja ataupun kiri saja. Okey, baik. Jadi kat sini tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada beberapa hikmah. Secara asasnya ada beberapa hikmah. Yang pertama, kerana perbuatan memakai sebelah selipar saja ataupun sebelah kasut saja, itu tasyabuh, itu menyerupai perbuatan syaitan. Kerana syaitan itu berjalan dengan sebelah kasut. Itu ada satu riwayat mengatakan begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau tanya ustaz, syaitan pakai kasut jenama apa? Tak tahulah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu perkara ghaib, tak tahu, ya, tak tahu. Jadi itu yang pertamalah, agar janganlah kita mencontohi. Macam tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, contohlah kan kita kata jangan makan dengan tangan kiri. Jangan makan tangan kiri kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Kita syaitan makan apa ustaz? Itu tak tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah kan. Jadi bukanlah kita bertanya, kita perlu bertanya sampai macam tu sekali lah, ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, jadi dekat situ juga ada larangan. Kerana apa tak boleh? Kenapa dia makruh? Dia bukan sampai peringkat haram, ya. Kerana ada unsur-unsur menzalimi badan. Menzalimi badan maksudnya macam mana? Sebelah dapat, sebelah tak dapat. Tak adil lah, ya. Tak adil, ya. Contohnya bila berjalan, bila berjalan dalam keadaan yang panas, kaki kanan relax je. Dia ada slipper, dia relax saja. Kaki kiri menanggunglah panas kan. Sebelah terpanas, sekali pijak panas, sekali pijak. Jadi itu tidak adil. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sejuk pun sama. Sejuk kan. Kadang-kadang kalau di Madinah bila dia sejuk, ya, kita pun tak boleh nak jalan atas tiles tu, tak boleh sebab dia terlampau sejuk. Dekat luar, dekat perkarangan tu dia sejuk. Jadi kita tak boleh, ya, nak pakai pakai kasut tu memang tak boleh lah. Cuma nak katakan jangan pakai sebelah, sebab satu kaki dia tak kena sejuk, satu kaki kena sejuk, maka itu tidak adil, ya. Bahkan bila jalan pun, lagi-lagi kalau selipar sebelah tu yang jenis tebal, jadi sebelah lagi tu dia sengit lah, jalan tu pun sengit. Jadi Islam ni dia menjaga kesihatan dan kesejahteraan lah, biar sama, stable. Pakai, dua-dua pakai, tak pakai, dua-dua tak pakai, macam tu. Jadi disebutkan oleh sebagian para ulama, ya, ada 3 perkara lah yang dijaga, yang syariat jaga, Islam jaga 3 perkara, ya, tentang keadilan ni lah. Islam memang menjaga keadilan, tapi di antara beberapa contoh, sampai benda yang simple pun diperhatikan, dititik beratkan. Apa dia? Yang pertama, cukur rambut, ya. Walaupun orang tak buat, tapi ada larangan, iaitu jangan cukur rambut sebelah saja, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Cukur rambut tu di sebelah saja. Fashion, contoh ikut fashion, sebelah saja, ataupun depan saja, belakang tu dibiarkan, ya. Jadi rambut tu kalau dicukur tu cukur semua sekali. Dia tak dicukur sebahagian, kemudian tak cukur sebahagian, ya, macam tu. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, satu ni
adalah duduk di tengah panas. Bila ada larangan jangan duduk di bawah pancaran matahari, sebelah badan kena, sebelah badan tak kena. Itu pun tak adil juga ya. Bila kena panas matahari kan, sebelah sini terkena matahari, sini tak kena. Itu dalam situasi yang tak boleh dielakkan lah. Kalau dalam kereta kan, tengah hari memang betul cermin ni memang kena matahari, sini kena, sini tak kena, tu tak boleh buat apalah ya. Tapi memang kita duduk kat tengah padang kan ya, kan? Ada pokok, jadi sebelah kena, sebelah tak kena. Tu jangan, tuan-tuan abang dirahmati Allah ya. Jadi dikatakan bahawa itu tidak adil. Nak tunjukkan betapa adil tu kena jaga sungguh-sungguh. Sampaikan tuan-tuan abang dirahmati Allah, perkara macam cukur pun kena adil semua sekali. Duduk pun biar duduk semua redup ataupun kena matahari. Antara macam itulah ya. Jadi adalah tidak adil bagi bahagian yang lain kalau dia terkena matahari ya. Tapi kalau darurat itu tidak mengapalah, memang tak boleh nak elak, ataupun duduk ramai-ramai memang dah sempit kat tu tak apalah tuan-tuan abang dirahmati Allah ya. Jadi itulah di antara perkara yang boleh kita kaitkan dengan kenapa jangan pakai selipar sebelah saja ya. Kerana Islam dia nak jaga kita tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak menzahirkan konsep adil dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan abang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah beberapa hadis yang dapat kita pelajari pada malam ni. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan belajar lagi sunnah-sunnah ya tentang pemakaian slipper ni. Kalau nak pakai slipper, nak sarung yang kanan dulu ke kiri dulu ya. Bila kita nak tanggalkan, kita nak akan tanggalkan yang kiri dulu ke yang kanan dulu. Itu kita akan bicara insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.